Hai murid-murid, kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi siri pelajaran sains tahun 6 dan kita akan membincangkan tajuk menghargai bumi kita. Mari kita belajar nota yang telah disediakan. Bahan buangan tidak terbiodegradasi akan tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita buat jangka masa yang lama. Bahan buangan tidak terbiodegradasikan akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Ia juga akan menyebabkan terjadinya bencana alam dan memberi kesan kepada kesehatan kita. Kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang akan mendatangkan masalah pencemaran udara, hujan asid, pencemaran air, sakit dan penyakit, banjir kilat, kemusnahan habitat hewan dan tumbuhan, dan kepupusan sesetengah spesies hewan dan tumbuhan. Peranan kita dalam mengurus bahan buangan dengan cara terancang. Bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Menggunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Dan akhir sekali, bahan buangan sisa makanan yang boleh direputkan boleh dijadikan bahan kompos. Amalan 3R, reduce, reuse, dan recycle, dapat mengurangkan longgokan bahan. Yang pertama, reduce ataupun mengurangkan penggunaan bahan buangan seperti bag plastik. Sebagai alternatif, kita boleh menggunakan bag kertas atau kita boleh membawa bag kita sendiri apabila kita pergi membeli belak. Yang kedua, reuse, mengguna semula atau memperbagaikan penggunaan bahan buangan. Seperti contoh yang kita dapat lihat di sini, botol minuman boleh digunakan sebagai tempat menanam sayur-sayuran ataupun bunga. Dan yang terakhir, recycle, mengitar semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Sekarang kita akan membuat beberapa aktiviti di dalam buku kerja kita di dalam muka surat 87 dan 88. Mari kita mulakan. Yang pertama, raja di bawah menunjukkan bahan-bahan buangan yang terbiar di tepi jalan. Apakah kesan pembuangan bahan-bahan di atas? Bahan buangan ini akan menjadi tempat pembiakan Aedes. B. Cadangkan satu cara yang boleh dilakukan untuk menguruskan bahan buangan seperti botol-botol kaca dan tin minuman. Bahan buangan ini boleh dikitar semula. Soalan yang kedua, raja di bawah menunjukkan cara Puan Salina menguruskan sisa makanan di rumahnya. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat selepas 2 minggu? Sisa-sisa makanan sudah reput. B. Berikan satu inference berdasarkan jawaban kamu di 2E. Sisa-sisa makanan telah terbiodegradasikan. C. Berikan satu contoh lain bahan buangan terbiodegradasikan. Terdapat banyak bahan-bahan buangan terbiodegradasikan. Contohnya ranting kayu, daun-daun, ataupun sisa organik. Murid hanya perlu menulis satu contoh. Muka surat yang seterusnya, raja di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang kita boleh lihat di sini, di dalam gambar X, seseorang membuang sampah di saluran di parit. Manakala gambar Y pula menunjukkan sisa bahan buangan daripada kilang disalurkan terus ke sungai. Soalan E, nyatakan satu kesan buruk aktiviti X dan aktiviti Y terhadap alam sekitar. Aktiviti ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Soalan B, cadangkan dua cara untuk mengatasi kesan buruk aktiviti X dan Y. Yang pertama,
kita harus membuang sampah ke dalam tong sampah yang bertutup. Untuk situasi Y, kita perlu merawat bahan buangan sebelum dialirkan ke dalam sungai. Soalan C, raja di bawah menunjukkan pelupusan bahan buangan secara tidak terancang yang boleh mencemarkan alam sekitar. Di dalam gambar, kita dapat melihat sampah sarap yang tidak teratur dibuang begitu sahaja dan tong sampah juga tidak ditutup dengan baik. Dalam gambar yang kedua pula, kita dapat melihat bahan buangan dibakar di tempat yang terbuka. Ini boleh menyebabkan pencemaran udara. Cadangkan 2 amalan pengurusan bahan buangan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang pertama, mengasingkan bahan buangan mengikut jenis. Yang kedua, mengitar semula bahan buangan. Demikian saja pelajaran kita untuk kali ini. Marilah kita terus memastikan alam sekitar kita dilindungi dan kebersihan sentiasa terjaga.